Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi di dalam pembelajaran kita berhubung dengan asas tajuk Al-Quran. Kali ini siri yang ke-72 berhubung dengan tajuk wakaf. Dan kita perhatikan apakah yang dikatakan wakaf. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, saya mohon semua yang telah view sebelum ini, sama ada dah subscribe atau belum subscribe, teruskan subscribe, kemudian share dengan grup-grup, kumpulan-kumpulan media sosial yang lain, supaya mereka dapat bersama-sama kita belajar dan dapat memperbaiki bacaan kita, iaitu bacaan Al-Quran kita. Dan termustahak sekali ialah bacaan Al-Quran, iaitu bacaan surah di dalam solat kita. Itu yang paling penting, kerana solat itulah tiang agama. Sekiranya kita tidak menyempurnakan solat dengan baik, kita bimbang bahawa solat kita itu tidak sah. Jadi kita kena belajar. Tanpa belajar, kita tanpa ilmu membuat ibadat, maka ibadat kita tidak akan sempurna. Oleh itu, kita teruskan pembelajaran kita tentang wakaf. Pada bahasa wakaf ataupun eja hijaiyahnya waw qafa, iaitu wakaf maknanya menahan. Menahan ini maknanya kita berhenti, kita berhenti. Dalam sedang membaca, kita pun menahan bacaan kita, iaitu dengan berhenti. Pada istilahnya, itu daripada segi bahasa, pada istilahnya kita memutuskan bacaan di akhir kalimah ataupun di akhir ayat menurut kadar masa nafas dapat bertahan. Itu bacaan ini terpulang pada nafas. Kalau tidak ada, tak cukup nafas, kita tak boleh meneruskan bacaan. Jadi masa itulah kita berhenti. Pada adatnya dengan niat nak menyambung bacaan seterusnya. Itu maksudnya. Kalau kita tak ada niat nak menyambung, makna itu bukan wakaf. Itu kita telah berhenti daripada membaca. Baik. Wakaf terbahagi kepada 4 bahagian yang berikut. Yang pertama, wakaf dipanggil ikhtiyari. Itu wakaf ikhtiyari. Kemudian yang kedua, wakaf ikhtiyari itu kita perhatikan apakah dia. Wakaf pilihan oleh pembaca tanpa sebab, iaitu pilihan pembaca sendiri. Tanpa sebab dia terus berhenti saja pada kalimah atau ayat tersebut. Kemudian wakaf idtirari. Idtirari. Ini rublat. Wakaf idtirari adalah wakaf darurat, kerana pembaca habis nafas atau terbersin atau menguap dan sebagainya, yang menyebabkan kita terpaksa berhenti, iaitu darurat, terpaksa berhenti. Kemudian wakaf yang ketiga ialah wakaf intizari. Intizari. Wakaf intizari adalah wakaf tangguh, iaitu kita menanggungkan bacaan kerana pembaca mewakafkan pada kalimah tertentu kerana membaca dengan wajah yang lain. Iaitu kita kadang-kadang kita menggunakan wajah yang lain, maka kita bertukar wajah semasa membaca. Contohnya, saya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu satu wajah. Wajah yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu saya membaca dengan ismam. Yang pertama, wajah pertama biasa dengan raum, iaitu matikan huruf nun saja. Kemudian yang kedua dengan ismam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, itu ismam. Jadi itu maksud yang dia bertukar wajah. Ada kita bertukar wajah, kita pun mewakafkannya. Baik. Kemudian yang ketiga, sudah yang ketiga, iaitu wakaf kita menangguhkan bacaan. Yang keempat, iaitu wakaf
ikhtibari, ikhtibari, iaitu ikhtibari, wakaf ikhtibari, wakaf untuk menerangkan perbezaan, misal kata antara berhenti dengan menyambung, iaitu menghubung, iaitu maqtu dengan mausul, kemudian menetapkan, iaitu antara menetapkan dan menyembunyikan, iaitu ataupun menzahirkan dengan ataupun menyembunyikan, iaitu isbat dan mahzus, iaitu maknanya kita menerangkan perbezaan bila baca tu, kita wakafkan, nak menerangkan. Dan kemudian dalam pengajaran, iaitu menyoal atau mengajar. Kalau macam saya mengajar, saya baca kata Alhamdulillah, sepatutnya tak baik berhenti di situ, tapi kerana mengajar maka kita berhenti, iaitu wakaf untuk menerangkan perbezaan. Misal kata Alhamdulillah tu apa maknanya ke, misalnya, ataupun ada soalan, saya berhenti kat situ. Jadi itu yang dimaksudkan menyoal atau mengajar. Kemudian kita sambung bagi perkara yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga, perkara yang ketiga iaitu wakaf ikhtiari tadi yang kita belajar tadi terbagi pula kepada 4 dia saja. Wakaf ikhtiari ini terbagi pada 4 jenis. Yang berikut, pertama wakaf tam. Wakaf tam ialah berhenti yang sempurna. Kita berhenti yang sempurna, iaitu kita wakaf pada kalimah yang tiada hubungan dengan kalimah selepasnya, sama ada dari segi lafaz ataupun maknanya. Contohnya, saya ambil tulisan di sini daripada ulaika ala hudam min rabbihim. Saya tak teruskan semua sekali sebab panjang. Jadi wa ulaika humul muflihun. Apa yang dikatakan wakaf sempurna tadi? Iaitu dia di penghujung ayat tersebut. Dia diwakafkan penghujung daripada seluruh ayat tersebut. Setelah kita tahu sama ada daripada segi lafaznya sama, atau maknanya selepas daripada itu ayat ini. Iaitu ayatnya inilah dia, innal lazim, perhatikan. Adakah dia berhubung? Iaitu maknanya berhubung, untuk menceritakan. Baik. Wakaf kafi pula. Yang kedua wakaf kafi, iaitu kaf alif fa ya. Wakaf kafi ialah berhenti yang memadai, iaitu secukup memadai lah, iaitu berhenti, iaitu mewakafkan pada kalimah yang tiada hubungan dengan kalimah selepasnya, iaitu pada lafaz tetapi berhubungan pada maknanya. Contohnya, kita perhatikan sini, kita baca daripada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun. Tunzirhum la yu'minun, kita wakaf kat sini. Tetapi dia dari segi lafaz tidak ada penyambungannya, tak ada nyambung, tak ada berhubung. Tapi selepasnya, iaitu ayat yang berikutnya daripada sini, khatamallahu ala qulubihim, dia ada kaitan dengan makna surah tersebut. Baik, itulah yang dipanggil wakaf kafi. Kemudian yang ketiga ialah wakaf hasan. Wakaf hasan ini iaitu hasin nun, hasan. Wakaf sudah saya terangkan, ejaan wakaf ialah berhenti yang baik, iaitu mewakafkan pada kalimah yang memberi faham dan makna yang jelas, tetapi ada hubungan dengan kalimah atau ayat selepasnya dari segi lafaz. Dari segi lafaz ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Apa dia? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, iaitu kebesaran, pembesaran, kita membesarkan Allah SWT, iaitu Allah sekalian, Tuhan sekalian alam. Maka lepas itu ada Ar-Rahmanir Rahim, iaitu tentang sifatnya pula, iaitu ada hubungan dari segi lafaz atau ayat tersebut, ataupun kalimah tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, kita pergi kepada papan berikutnya.
Yang keempat iaitu wakaf qabih. Waqaf fa, wakaf qa, ba, ya, ha. Qabih. Apa dia wakaf qabih? Iaitu berhenti yang tidak baik. Ini tidak boleh kita amalkan. Kalau terjadi, jangan amalkan. Ini adalah larangan, maknanya berhenti yang tidak baik. Tentu kita tidak mahu yang tidak baik. Iaitu mewakafkan pada kalimah yang tidak memberi faham akan maknanya. Dia langsung tak boleh faham maknanya. Dia sebut saja. Kemudian iaitu tidak boleh memberi faham akan maknanya kerana hubungan yang kuat dengan kalimah selepasnya, iaitu dari segi lafaz dan maknanya. Perhatikan contohnya baru kita dapat faham. Ayat tersebut ialah Alhamdulillah. Kalau kita dari segi maknanya, iaitu segala puji bagi Allah, baru sempurna. Tetapi kalau kita berhenti pada kalimah Alhamdulillah, ataupun kalau kita betul-betul baca, kalau kita wakaf kat sini, maknanya kita baca dengan huruf dal ini, matikan, iaitu jadi qaqalah alhamdulillah, alhamdulillah, begitu. Jadi bila kita baca macam tu, kita segala puji untuk apa? Makna tidak jelas, tidak ada apa, tak tahu makna, kita tak boleh faham makna dia nak cakap tentang apa. Tetapi bila kita sebut Alhamdulillah, mana kita menyebut kita berhenti kat sini. Alhamdulillah, seperti kita sebut hari-hari ataupun semasa kita membaca zikir selepas sembahyang. Alhamdulillah. Jadi jelas, maknanya amat jelas dan lafaznya pun jelas, iaitu Alhamdulillah, maknanya segala puji bagi siapa? Iaitu lillah, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dimaksudkan yang keempat, wakaf qabih. Kalau kita berhenti dekat alhamd, maknanya tidak sempurna, ataupun kita hendaklah membaca dengan sempurna, iaitu biarlah satu-satu kalimah itu sempurna. Alhamdulillah, sebab dia mempunyai hubungan yang kuat, iaitu hubungan yang kuat dengan kalimah selepasnya. Ini kalimah Allah, ini kalimah segala puji bagi siapa? Lillah, iaitu kerana bagi Allah SWT. Itulah saja yang keempat tentang wakaf, dan berikutnya kita akan pergi siri yang ke-73 nanti, iaitu khusus wakaf Jibril. Jadi untuk itu kita akan berjumpa esok tentang wakaf Jibril, insya-Allah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.